Ya, Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini hari Jumaat 28 Januari 2022. Menjejaki Malaysia telah membuat satu webinar siri yang kelima, iaitu mengenai jejak warisan Perang Dunia Kedua di Batu Pahat. Hari ini alhamdulillah lah kita dapat seorang tokoh nak kata sukarelawan pun boleh jugalah dalam bidang sejarah yang amat meminati sejarah dan juga meminati juga benda-benda yang berkaitan dengan ekologi, iaitu penceramah kita pada malam ini boleh dikatakan tersohor lah juga di Malaysia ni, yang bernama Tuan Haji Muhammad Azlan bin Datuk Muhammad Sharif. Encik Azlan ni memang seorang tokoh yang dikenali lah di Malaysia ni. Semua orang tahu lah kalau kita sebut nama. Kalau kita dengar je Encik Azlan, oh Encik Azlan, oh pandang masuk TV ni, TV3, oh banyak masuk YouTube ni, banyak buat kerja amal lah, dia lah ni Encik Azlan kita ni lah. Encik Azlan ni umur dia dalam 36 tahun. 41. 41. 41. Okey, 41 tahun, umur 41 tahun. Sorry Encik Azlan Tak apa. tengok kat sini. Itulah pelik macam umur saya pula 36 tahun ni. Rupanya umur 41 tahun. Dan Encik Azlan ni lepasan ijazah sarjana muda kejuruteraan mekanikal di UTHM. Tuan Haji Muhammad Azlan juga, dia merupakan pegawai keselamatan dan juga kesihatan. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, Encik Azlan ni merupakan seorang tokoh yang terkenal di Malaysia. Antara pencapaian dia lah yang paling memberi kegembiraan pada dia dan pada kita semua ni adalah yang pertama, anugerah khas alumni UTHM 2017 kategori aktivis sosial dan juga kemasyarakatan. Ini pencapaian yang agak tinggi lah ni untuk alumni ni universiti. Yang kedua adalah calon anugerah belia negara kategori aktivis belia Melayu Negeri Johor 2012. Satu juga ni paling tinggi juga di peringkat Negeri Johor. Dan yang ketiga adalah calon anugerah belia perdana kategori aktivis sosial Negeri Johor 2011. Tengok. Hebat pencapaian Encik Azlan kita ni. Semua di peringkat negeri semua ni. Peringkat Negeri Johor. Sebab Encik Azlan ni memang kalau tidak silap saya dia dilahirkan di Johor kan. Kalau tak silap saya Encik Azlan. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Family ayah, isteri, anak semua di Johor. Macam tu. Dia banyaklah membuat hal-hal yang berkaitan sejarah dan ekologi di Johor dan juga di Selangor lah. Encik Azlan pun banyak juga buat kat situ. Encik Azlan juga ada jawatan-jawatan penting jugalah. Yang pertama sebagai AGK Persatuan Sejarah Malaysia kawasan Batu Pahat daripada 2019 hingga 2021. Dan jawatan yang kedua adalah AGK Majlis Belia Daerah Batu Pahat 2009 hingga 2013. Encik Azlan juga merupakan penulis sejarah di Malaysia kini dan beliau sering diundang untuk berkongsi pengalaman sejarah di TV pada tahun 2020 dan juga atas talian pada 2021. Macam saya cakap sebentar tadi lah, kat TV3 ada, kat YouTube memang banyak lah dia. Encik Azlan juga banyaklah juga bertanggungjawab untuk mencalonkan banyak kawasan-kawasan tempat warisan kepada Jawatan Warisan Negeri, Jawatan Warisan Negara di Selangor misalnya, di Kuala Lumpur ada, di Johor, dan yang latest yang saya tengok dekat sini dekat Batu Pahat ni, Encik Azlan ni. Betul. Itu memang banyaklah dia punya sumbangan Encik Azlan ni. Daripada segi warisan ni tak boleh lawan lah, tak ada tandingan Encik Azlan ni daripada segi tu. Hari ini tema kita pada 28 Januari 2022 ni bersempena dengan ceramah Encik Azlan kita pada hari ini. Ia sempena kepada 80 tahun permulaan Perang Dunia Kedua. Dan tajuk Encik Azlan kita pada hari ini ialah kesan sejarah 80 tahun Perang Dunia Kedua di Batu Pahat, Johor. Saya rasa itu sajalah pengenalan Encik Azlan.
yang sedikit sebanyak yang kita dapat ketahui lah bahawa beliau ni adalah seorang tokoh yang begitu mementingkan sejarah dan juga tapak warisan sejarah yang terdapat di Malaysia. Amnya Johor khususnya. So saya persilakan Cik Azlan untuk memberikan ceramah beliau yang berjudul Jejak Warisan World War II di Batu Pahat Johor. Silakan Tuan Haji. Terima kasih kepada Saudara Farhan, rakan-rakan penonton Facebook Live pada malam ini, 28 hari bulan Januari 2022. Seperti mana poster yang ditunjulkan, ada wajah Australia, ada wajah Jepun dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada malam ni saya cuba berkongsi walaupun selepas seminggu kita naikkan papan tanda sejarah lah di Paris Sulong. Saudara Farhan dan rakan-rakan, saya sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada Jejak Malaysia kerana telah sudi mempulawa saya untuk bercakap tentang topik yang sangat menarik, yang sangat kurang dibincangkan sebelum ini di Batu Pahat atau di tempat-tempat lain berkaitan dengan Batu Pahat. Okey, seterusnya kita mulakan dengan perkongsian saya pendahuluan. Next slide. Di mana kalau kita lihat ramai orang tertanya-tanya di mana Batu Pahat. Batu Pahat Johor, bukan Batu Pahat di Perlis. Batu Pahat ada di tempat lain, di Perlis pada Batu Pahat. Jadi dalam pendahuluan ini saya cuba berkongsi daripada pelbagai sumber lah. Kalau kita lihat di Facebook ataupun di tulisan-tulisan buku, dan hari ini saya tonjolkan bahawa peta pergerakan tentera Jepun antara 8 Disember 1941 hinggalah 25 Januari 1942 lah. Jadi kalau kita lihat daripada selepas Pearl Harbor dibom, ada yang mengatakan kalau tengokkan timeline tu, sebenarnya pantai Sabah ataupun pantai Cik Ahmad tu lebih awal Jepun mendarat berbanding di Pearl Harbor lah, serangan Pearl Harbor. Jadi kalau kita lihat pada peta-peta ni banyak membantu kita lah. Jadi bagi peminat-peminat sejarah Perang Dunia Kedua, ketika ini MHG, Cik Shahrom Ahmad, Zafrani, ramailah kawan-kawan mereka yang baru-baru ni minggu lepas di Paris Sulong mereka berpakaian ala-ala Australia, tentera berikat dan juga pakaian Jepun. Ini menarik perhatian dan ada yang mengatakan, ini pakaian komunis ke? Tidak. Ini sebagai gimmick lah, mengatakan passion. Bagi saya, apa yang menyebabkan saya nak bercakap menulis tentang sejarah ialah passion, iaitu satu perasaan yang tak dapat kita bendung walaupun dibayar ke tak dibayar ke, kerja sukarela ke, kita minat benda ni dan kita akan lakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat pergerakan Jepun itu baik daripada utara yang terkenal di Jitra, ada papan tanda sejarah, kemudian di Kampar, kemudian di Slim River, di Slim Village, Kuala Lumpur pun singgah, di Gemenceh, di Segamat, di Muar, di Bakri, kemudian di Paris Sulong lah. Jadi Paris Sulong ni penting, dan kalau ada kesempatan penonton boleh ke Museum Mersing. Adalah pameran The Battle of Endau, tetapi maklumat tu macam kalau pergi ke site itu saya tak pastilah boleh jumpa tak maklumat berkenaan. Dan menarik juga pada bulan 10 yang lepas saya dan rakan dan adik saya telah melawat Pilbok yang berada di sepanjang pantai Kuantan, di Bersera, di Pantai Hitam, di Teluk Cepedak, di beberapa tempat di Kuantan. Itu juga menarik, termasuk di darat, di Pematang Badak, berhampiran dengan Masjid Pematang Badak di Kuantan itu ada Pilbok, dan saya difahamkan ada banyak lagi Pilbok yang ketika ini Majlis Bandaraya Kuantan sedang naik taraf cat dan sebagainya, dan ini sepatutnya diikuti oleh pihak berkuasa tempatan ataupun dengan sumbangan ataupun bantuan daripada tourism negeri masing-masing. Okey, seterusnya. Kalau kita lihat antara bahan-bahan bacaan, ini penting dan pendahuluan bila kita berbicara tentang Perang Dunia Kedua. Saya suka membawa penonton bahawa kita ni di zaman maklumat di hujung jari. Jadi ada setengah tu masih dalam arkib, ada setengah tu telah dibukukan. Sekurang-kurang bahan bacaan Perang Dunia Kedua ini, pertamanya kita boleh beli buku berharga RM80.
yang kulit tebal RM120. The history of the British Battalion in the Malayan campaign 1941-1942 yang diterbitkan oleh Jabatan Museum Negara Malaysia. Kemudian yang buku kedua ni Leonard lah. Ini buku Parit Sulong ni memang rare ya. Saya harap library di seluruh Malaysia perlu ada lah. Saya dipahamkan UTHM pun ada. Kemudian ada satu tulisan pembunuhan tragedi Parit Sulong oleh Tan Sri Johan Jaafar. Ini juga menarik, kita boleh tanya Tan Sri Johan Jaafar lah, beliau menulis tentang artikel ini pun masih orang masih hidup lagi, kita boleh bertanya kan. Kemudian yang seterusnya artikel revisiting the massacre at Parit Sulong lah. Memang saya akui kami dalam kajian lapangan yang ketika ini melibatkan perpustakaan UTHM, di mana kita beruntung kerana di UTHM kita ada sesi Hiyama, mu'alaf berbangsa Jepun berkahwin dengan pensyarah UTHM orang Jawa Bukit Gambir. Sangat menarik perhatian saya dengan bantuan sesi Hiyama yang tak sengaja kita temu dan akhirnya kita dapat menterjemahkan banyak perkara, termasuk ada satu tulisan Jepun dalam barek JKR melibatkan seorang yang bernama Ibrahim, bertulis tentang perang. Tulisan tu sekitar tahun 1944. Jadi benda-benda macam ni akan menjadi bahan bacaan jika kita buat documented atau kita dokumentasikan apa yang berlaku yang ketika ini yang kita sedang initiate di UTHM, perpustakaan UTHM. Saya suka dan saya terima kasih mana gandingan antara pihak berkuasa, agensi dan juga komuniti. Macam kami ni komuniti, saya lihat bahawa kita kena pelbagaikan lagi, kita mesti cari lagi pelbagai sumber untuk kita jejak atau kita confirm tempat-tempat bersejarah di Batu Pahat atau di tempat lain ini betul-betul memang tempat bersejarah. Seterusnya Saudara Farhan, saya juga nak membawa tuan-tuan kepada lokasi pertama, iaitu Parit Sulong, Batu Pahat, Johor. Berada dalam Parlimen Parit Sulong dalam Dewan Undangan Negeri Seri Medan, di mana Parit Sulong ni ada dua don, satu Don Seri Medan, satu Don Semerah. Jadi apa yang saya nak tonjolkan di Parit Sulong tentang warisan ini, kita kena kenal juga siapakah tokoh-tokoh yang berkaitan. Ini saya kongsikan sesi Hiyama yang buat maklumat ini daripada student dia. Dua nama tokoh Perang Dunia Kedua di Parit Sulong, kalau kita bercakap atau kita kaji atau kita nak tahu lebih lanjut, dua tokoh ini mesti kita bicarakan. Satu namanya General Takuma Nishimura. Kalau kita baca sedikit kisah dia, dan beliau akhirnya telah dihukum gantung sebagai jenayah perang. Saya tidak mahu menyentuh tentang itu, tetapi saya nak sebut warna-warni bagaimana General Takuma Nishimura ini. Semua orang tahu yang tentera Allied ini, berikat ini tidak pernah kalah. Seperti kita pun tahu sejak daripada perjanjian London 17 Mac 1824. Kemudiannya kita tahu tentang perjanjian Pangkor 1874. Kemudian kita lihat pelbagai perjanjian-perjanjian dan sebagainya di tanah Melayu ini. Tetapi British, penjajah British itu, Inggeris itu bertahan begitu lama. Sehinggalah peristiwa ini akhirnya Jepun telah memalukan penjajah yang nama British Inggeris ni. Kalau sahabat tuan-tuan penonton pernah sampai ke Alor Gajah, ke Tabur Naning, ada satu makam warna kuning keluar tol Simpang 4, namanya Datuk Dor Said. Datuk Dor Said ialah penghulu Naning yang ke-9. Beliau pada 1831 di Pekan Alor Gajah, ada lagi kesan-kesan tinggalannya. Kita dapati bahawa Datuk Dor Said dan orang-orang Naning pernah mengalahkan Inggeris pada 1831. Sekadar itu, kemudian 1832 mereka kalah, akhirnya Datuk Dor Said surrender, akhirnya dia meninggal dalam keadaan bukan lagi Datuk Naning. Dan pada 1941-42 akhirnya seorang yang bernama General Takuma Nishimura ni antara gerombolan tentera Jepun yang mengalahkan Allied, tentera berikat. Dan tokoh yang saya masukkan ialah Private Charles Arthur Edward lah. Ini antara tokoh. Saya tak mau ulas siapa tokoh ini. Kalau kita nak kaji, nak faham tentang apa yang dinamakan Perang Dunia Kedua ini, sebab kita pun tak lahir lagi. Ini berlaku antara tahun 1941-42 di awal Perang Dunia Kedua.
Tetapi saya percaya dengan mengetahui dan mengkaji, kalau dapat penonton-penonton di luar sana, kita bukan saja nak mendengar apa yang saya cakap ini atau Saudara Farhan dan sebagainya, tetapi kita nak menggali, mencari, sama-sama memberi suang saran tentang memberi nilai tambahlah kepada sejarah atau maklumat sejarah Perang Dunia Kedua di Batu Pahat. Next. Seterusnya saya juga nak bawa penonton pada hari ini tentang, ini saya ambil daripada Facebook Galeri Parit Sulong. Peristiwa tentera Jepun memintas pengunduran tentera berikat Allied di Parit Sulong, suntingan daripada akhbar Shonan Shimbun 11 September 1943. Ini antara kaedah kami mencari maklumat, di mana kita mencari maklumat-maklumat daripada akhbar-akhbar yang kemudian di mana saya lihat Singapura agak ke depan, mereka telah membuat mikrofilm, scan balik khabar-khabar pada tahun berkenaan. Dan kalau kita lihat the battle ni Parit Sulong itu, kelihatannya ada perkataan Pelanduk Pas, ada Parit Sulong. Pelanduk Pas ni, hari ni Sekolah Tengku Putra, depan tu ada kilang Catpack tu, dia ada bukit tu. Jadi memang tempat ni memang, kalau kita lihat cara pintasan dan batalion Yamamoto, Yoshida, mereka begitu mahir. Sebab untuk pengetahuan penonton di luar sana yang bukan orang Batu Pahat atau mungkin orang Batu Pahat, sebenarnya Jepun dah ada lama dalam Batu Pahat. Saya pernah menulis di Malaysia Kini tentang sumbangan Jepun. Kewujudan estate-estate Jepun dari tahun lepas Perang Dunia Kedua, lepas Perang Dunia Pertama hinggalah ke Perang Dunia Kedua, dan sebelum tu kita ada lombong biji besi terbesar di Seri Medan. Kemudian kita tahu bahawa begitu kita pelik macam mana Jepun boleh pintas begitu handal mereka. Inilah strategi perang yang menarik perhatian. Saya fikir perlu akan dikaji sampai pada masa-masa akan hadapan. Bagaimana begitu mudah Allied ini menyerah, akhirnya terkepung dan sebagainya. Jadi kawasan yang dalam peta ini, insyaAllah kalau tuan-tuan penonton nak melawat masih boleh. Kilang Manci, tanda dia Kilang Manci. Kilang Manci tu ada apa nama signboard baru, dia tulis Bukit Belah, Bukit Belah. Okay, next. Saya juga nak berkongsi ini semua foto berkaitan dengan Battle Parit Sulong ni famous lah. Ini saya ingat daripada Bakri sampai ke Parit Sulong ke Simpang 3. Foto-foto ni foto tentera. Jadi kita pun nak kata lokasi sebenar pun dah banyak orang jejak lah. Saya ucap terima kasih kerana dengan foto-foto ini juga salah satu cara kita mengenal pasti lokasi-lokasi berkenaan. Agak seronok kalau kita, tapi itulah macam sekarang ni kita masih PKP, kalau skul dah ada kita boleh buat rombongan ke sebagainya. Tak semestinya nak nunggu Januari 19 Januari, setiap bulan Januari nak ke tempat berkenaan. Next. Okey. Ini adalah kesan-kesan tinggalan Perang Dunia Kedua di Parit Sulong lah. Saya rasa rugi kalau orang lalu lalang daripada Muar ikut Bakri terus nak ke Yomping, tapi dia tak nak singgah dekat Pekan Parit Sulong. Jadi ada 4 perkara ni saya rasa penting untuk kita. Saya jemputlah kawan-kawan, datanglah, mari datang ziarah. Senang je cari. Ni pun Memorial Parit Sulong ni dekat tepi sungai tu ada kedai Cik Bahrin, ada galeri mini Cik Bahrin, boleh lawat, makan pun sedap-sedap kat sini kan. Kemudian sebelah tu pisau masker Parit Sulong tu berlaku di sinilah, dekat barek nombor 1 dan nombor 2 yang mana baru minggu lepas kami pasang papan tanda MSG kerjasama Majlis Daerah Yomping, Persatuan Sejarah dan sebagainya. Galeri Parit Sulong jugalah, saya ucap terima kasih Saudara Farid, Saudara Bahrin. Jadi saya juga terima kasih kepada Majlis Daerah Yomping, kepada Pejabat Daerah Batu Pahat. Sebenarnya dulu bangunan barek ni dalam hutan, dan belakang barek ni yang ada kesan balai polis dan sebagainya, yang ketika ini menjadi tempat ada penempatan di belakang tu. Saya fikir ini perlu juga dibuat kajian lah. Jadi kesan dah ada, kajian mendalam perlu ada lah. Pada tahun 2002 tak silap saya, Australia termasuk seorang saya macam panglima tentera udara daripada Australia turun ke sini lah naik helikopter untuk meninjau. Waktu tu diorang tengah mencari tulang lah yang berlaku pada tahun 1942 lah. Agak menarik kalau untuk pengetahuan semua bahawa tempat-tempat yang kita tengok ini, yang saya tonjolkan ini, semua boleh lawat, boleh pegang, boleh sentuh. Bukan sekadar tengok grafik tu. Saya kata kalau kadang-kadang orang Parit Sulong pun tak nak datang. Saya sendiri bertahun-tahun duduk tempat tak perasan, sampailah saya kaji benda ni baru saya nampak.
Sosnya dekat jambatan tu ada kenang-kenangan plate daripada asalnya nak pasang kat jambatan asal, jambatan Melengkung, tapi jambatan Melengkung tu dah dimusnahkan lah pada tahun 1990-an. Kemudian kat bawah tu Memorial Pak Sulong tu ada apa, ada galeri, apa, papan tanda lah, boleh baca dan sebagainya lah. Jadi saya tak nak mau detail kan, tapi saya nak kata kesan tinggalan ni daripada maklumat dan juga bangunan tu wujud. Maknanya plate ni pun kenang-kenangan, jambatan dah tak ada, dan tinggal barek ni lah. Tinggal barek ni pun telah dicalonkan tapak warisan. Kita berharap bahawa Kerajaan Negeri Johor, Yayasan Johor boleh ambil perhatian atau tourism Johor kalau boleh jadikan ni tempat pelancongan jugalah. Berada tepi jambatan dekat dengan pekan. Okay, next. Kalau kita lihat tentang Perang Dunia Kedua ini, tengok ini saya share. Pada tahun 2010, minta maaf, bukan 2002, 2010. UWC, Australian Unrecovered War Casualty Unit, Tentera Australia, dengan kerjasama ahli ekologi tempatan telah datang membuat pencarian selama 3 minggu. Terus ada Panglima Tentera Darat, Tentera Darat Australia, Lieutenant General Kenneth James Gillespie. Sejak itu ramai pengajar sejarah ramai datang ke Paris Sulong, khusus ke klasik kafe milik Cik Kamaru Barin. Cik Kamaru Barin ni anak Cikgu Karim, cucu kepada Penghulu Mian, Penghulu Sulong. Dia memang waris dia, dan juga keluarga lagi dengan Datuk Jamil Sulong lah, pengarah yang terkenal zaman era P. Ramlee, di mana Datuk Jamil Sulong juga merupakan saksi Perang Dunia Kedua. Ada dalam buku Leonard dinyatakan. Okay, next. Okay, Cik Farid dengan gambar Seseh Yama. Ini waktu tu Seseh Yama menghadiahkanlah. Cik Yama mengajar bahasa Jepun di UTHM. Jadi beliau telah mengkreatifkan cara kaedah dia dengan real. Bukan lagi nak kena cerita kat Jepun. Apakah kesan-kesan yang ada di Batu Pahat. Ini menarik untuk Seseh Yama lah. Walaupun beliau orang Jepun, fasih bercakap Melayu, bercakap bahasa Malaysia, beliau sangat baik hati dan banyak membantu kita lah dalam menjejak atau membongkar sejarah di Paris Sulong lah. Okay, next. Okay. Ini sempat saya nukil kan. Okay, papan tanda sejarah The Battle Paris Sulong akan dipasang di Perak. Akan dipasang. Alhamdulillah pada 23 bulan Januari 2022 yang lepas kita dah pasang. Maklumat ni design disediakan oleh Encik Shahrom Ahmad daripada Presiden MSG Malaya Heritage Group. Encik Farid yang mencari sponsor sedikit. Saya ucap terima kasih lah pada sponsor, penaja-penaja. Kemudian double check dekat Australian War Memorial maklumat-maklumat ni supaya kita tidak salah membuat keputusan. Jadi maklumat ni saya fikir maklumat yang ringkas untuk orang awam, tetapi untuk pembacaan memang banyak lagi tulisan daripada veteran perang. Sayangnya veteran perang ramai dah meninggal dunia. Okay, next. Kesan tinggalan World War II yang telah hilang lah. Sedih kan bila kita kata benda yang dah hilang kan, nak menyesal pun dah tak boleh kan. Jadi antara yang hilang ni ialah jambatan Melengkung pada Sulong lah. Saya ucap terima kasih lah. Sebenarnya bila kita dapat orang kawan-kawan share di Facebook ni, bagus, kita boleh buat rujuk silang dan kita boleh bila kita nak cari benda tu, dulu-dulu tak ada kemudahan tu kan, bila ada WhatsApp, ada Facebook dan sebagainya. Macam-macam gambar-gambar lama dapat kita ambil, dan kita sedih lah, kita sedih benda tu dah tak ada, dah tak wujud. Tetapi tak apalah, walaupun dah tak ada, gambar-gambar ni mungkin boleh diabadikan nantilah di Galeri Paris Sulong. Okay, next. Okay, saya fikir ini menarik sebab sebelum ni orang tahu Geberek, orang tahu galeri dan sebagainya, termasuk Australia datang kutip tulang. Tetapi penemuan penting World War II pada puasa Paris Sulong pada 28 April 2019 ialah komponen pesawat Wiraway CAC A2058 yang terempas pada 19 Januari 1942 lah. Pilot Officer RNZAF dan Sarjan Tony Slater WAG RAF terselamat. Kita boleh rujuk Facebook Cik Syahrul Ahmad lah, Menteri Sejarah MSG yang saya sebut tadi. Dan saya membuat carian Wiraway Fighter. Saya juga melihat di mana lokasi parit puasa ini. Kemudian saya kongsikan plate dekat plate kapal terbang Wiraway ini ada nombor A2058. Itu yang menyebabkan kita tahu kita telah menemui, walaupun dalam website Wiraway itu disebut Parit Sulong, dia tak tahu kat mana lah. Jadi di Tiang Lampu 72 ni menarik kerana ini rumah nenek kepada isteri Iskandar Zulkarnain lah. Saya kena ucap terima kasih kepada Iskandar kan. Iskandar ni kawan kita yang banyak terlibat dengan heritage di Teluk Intan.
kahwin dengan orang Batu Pahat, orang Parit Sulong, orang Parit Puasa. Tak sangka pula rumah nenek dia ni ada 2 tinggalan Wirawe ni yang mana terlibat dalam peristiwa yang berlaku di Parit Sulong lah, Battle of Parit Sulong. Maknanya Battle Parit Sulong ni ada serangan udara lah, bukan semata-mata darat yang macam mana kita faham kan. Okay, next. Air attack berlaku semasa the Battle of Parit Sulong pada Januari 1942 seperti dilapor di Straits Times Januari 22 1942. Saya ucap terima kasih banyak kepada Singapura Online Library, kepada Singapore Newspaper. Saya harap di Malaysia kita akan ada semua maklumat-maklumat penting yang berlaku. Kita boleh scan, boleh untuk rujukan pada generasi akan datang. Ini lebih kurang lah, ini lebih kurang bentuk wirawi lah. Air attack tu memang benar berlaku lah. Air attack seperti dalam artikel itu. Dan saya tunjukkan yang bahagian atas yang bulat merah itu je lagi yang tinggal. Dan mungkin plate yang untuk yang menyaluti wirawi ni, pesawat ni pun ada sekeping lagi atau 2 keping lagi. Yang lain innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya agak pelik bila kita dapat maklumat awam, mereka mengatakan bahawa enjin semua telah dihantar ke balai polis tapi carian kita tak jumpa. Jadi kerana itu saya berharaplah kalau tak jadi besi buruk pun kita boleh jumpa satu hari nanti, dan kalau jumpa kita war-warkanlah maklum pada balai polis. Next. Tengok tu pesawat Wirawe CAC 2058 dan A2072 masih gagal ditemui. Dua-dua ni maklumat dia, ini bentuk dia, daripada belakang dia akan cat pun warna nombor dia. Ni dalam dia, tu kipas dia dan tu keadaan dia. Memang saya jangkakan A2072 ni dipercayai terhempas di Bukit Inas lah, lebih kurang 5 batu ke timur Pekan Parit Sulong lah. Tetapi kita haraplah dengan ada teknologi barangkali kita boleh dapat menemui balik pesawat. Dan saya percaya sepanjang laluan daripada Muar, Bakri sampai Yomping dan sebagainya mesti ada serangan udara dan sepatutnya kita akan jumpa kapal terbang. Malangnya sampai hari ini pun kita masih lagi dengar-dengar saja, hearsay je, tapi kita tak dapat menemui. Kalau nak tengok juga dia punya enjin ni ada di Museum Mersing, itu pun terbengkalai ada kat bahagian luar Museum Mersing lah. Itu pun saya tak tahu adakah betul Ki Kawasaki dan sebagainya lah, sebab kita bukan pakar ni. Tapi saya harap pihak Mindef dapat kita kerjasama dengan komuniti dan pihak universiti lah. Kalau macam kami di Batu Pahat ni UTHM lah, tapi kalau di bahagian selatan misalnya di beberapa tempat di Johor Bahru tu difahamkan ada tempat penemuan pesawat itu patut dilebatkan UTM. Okay, next. Seterusnya kalau kita lihat juga dalam perang ini, belakang sikit. Belakang next. Okay. Ini peta Parit Sulong pada tahun 1933. Waktu 1933 jalan pun dah siap. Maknanya jalan daripada Bakri tu dah sampai ke Pekan Parit Sulong atau ke Yomping. Jadi kalau kita lihat unit yang di utaranya adalah Sungai Simpang Kiri yang bersejarah itu merupakan lebuh raya purba. Ada Bukit Inas dan kemudian jalan raya itu dia macam masuk celah-celah antara Bukit Payung dengan Bukit Belah. Hari ini namanya Kampung Kangkar Melimau. Dan kemudian ada Kampung Haji Makno lah depan sikit, dan ketika ini ada projek sampah lah. Okay, next. Okay, ini benda-benda yang pada saya semua orang tak perasan macam mana Jepun punya estate sebelum 1941 di Batu Pahat ini dilakarkan oleh Seisei Yama. Terima kasih banyak. Daripada peta dia buat plotting dan alhamdulillah dia tengok banyak sekali tapak-tapak estate Jepun, termasuk UTHM sendiri, Batu Pahat Plantation juga bekas estate Jepun. Ini kalau nak tahu lebih lanjut ni kena buka peta-peta ataupun plan-plan yang ada di Pejabat Tanah Galian Negeri Johor lah kot, ataupun Arkib Negeri Johor. Walaupun saya rasa ramai penonton hari ni terperanjat maknanya Jepun datang tu bukan dia datang pada 8 Disember 1941. Sebenarnya Jepun dah ada lebih awal lagi selepas Perang Dunia Pertama atau lebih awal. Wak Ima di kampung Parit Jepun, dalam laluan antara Bakri ke Parit Sulong ada satu tempat namanya Bukit Naning, Don Bukit Naning. Kampung Kenangan itu ada satu tempat namanya Parit Jepun. Dan dipercayai ada petani daripada Aishi di Jepun
Aichi pernah membuat cucuk tanam di hari ini dalam Dun Bukit Naning. Tak berapa jauh lah daripada Paris Sulong. Jadi kita pun terkejut juga kan, macam mana ada Jepun dekat Johor yang kita tahu banyak Jawa, banyak Banjar, banyak Bugis. Tetapi inilah saya katakan colourful of history of Johor dan history of Paris Sulong ataupun history of Batu Pahat. Okay, next. Okay, lepas ni yang kedua, yang saudara penonton kalau datang Batu Pahat, mari datang ke Tanjung Labu Senggarang. Tanjung Labu dalam Dewan Undangan Negeri Senggarang. Okay, next. Lapangan terbang Tanjung Labu Senggarang ini sangat menarik, yang mana hari ini UTHM merupakan universiti yang pertama di Asia Tenggara yang ada lapangan terbang. Kalau dengar banyak orang mantap lah kan. UTHM, saya banggalah, saya alumni UTHM, saya belajar UTHM, universiti saya ada lapangan terbang. Jadi rupanya lapangan terbang ini adalah lapangan terbang asal yang dibina sebelum Perang Dunia Kedua pada sekitar 1925. Kalau kita lihat pada artikel yang dia sebut tentang aerodrom, dia sebut Batu Pahat Aerodrom pada tahun 1934. Kalau kita tengok peta-peta yang kemudiannya yang saya kongsikan tu, siap ada peta bagaimana rupa dan sebagainya lah, Batu Pahat landing ground dan sebagainya. Dan kalau pengetahuan rakan-rakan lah, mungkin ada yang pernah jadi komando atau ayah ada komando, dulu pada tahun 19 hingga 1970 masih lagi tertekan jap. Dia terberhenti jap. Aduh. Lagi lah. Jap. Mari kita tengok juga pada peta ni. Apa yang kita lihat, peta-peta ini banyak membantu kami lah, pengkaji lapangan ini. Dengan kita melihat peta-peta artikel-artikel ini, kita buat rujuk silang, kita dapati itulah kenapa pentingnya kita melawat kesan-kesan Perang Dunia Kedua di Tanjung Labu ini. Next. Kemudian kita lihat lokasi yang ketiga, iaitu Pantai Rekreasi Punggol di Rengit, Batu Pahat. Kalau kita nak tahu Pantai Rekreasi Punggol ni, daripada Senggarang menuju ke selatan ke Rengit. Rengit ni famous dia Kampung Bumi Putera, dia itulah barang-barang bandel, perabot, pakaian terpakai, kayu-kayu jati. Okey. Saya nak kongsi sedikit. Pertama, jangan terkejut bila kita buka je website Majlis Pembenaran Batu Pahat, kita dapati dia tulis apa tahu dekat Pantai Punggol. Pantai Rekreasi Punggol adalah pantai yang menawarkan persekitaran yang tenang bagi mereka yang inginkan tempat untuk istirahat dan suka akan aktiviti memancing di pantai. Pantai ini bertempat di kampung bernama Punggol dan sangat popular bagi mereka yang ingin berehat. Langsung tak cerita sejarah. Kemudian pada 17 Januari, tengok tu, Januari juga 2019, 2 tahun lepas, terima kasih Muhammad Nur Zaharuddin Kasimun. Hari ini beliau merupakan penghulu di Kulai Jaya, di Bukit Batu, Bukit Batu. Beliau ketika itu wartawan di Sinar Harian. Beliau telah mengeluarkan artikel Pantai Punggol Dangkal Tanah Melayu. Saya fikir waktu saya menulis ni, saya tak baca karya-karya yang tadi tu, yang daripada veteran tentera tulis. Saya pun baca, saya pun simpulkan dan saya kata, kenapa Pantai Punggol yang pernah jadi dangkal ni terbiar macam ni, tak ada papan tanda sejarah dan sebagainya. Alhamdulillah pada 29 Ogos 2021 yang lepas, saya sempat buat satu bicara merdeka lah, bertajuk Melayu Dangkal Battle of Senggarang, di mana dia juga oleh Ikram Batu Pahat. Saya kata mungkin permulaan ni, sebelum kita pasang papan tanda, kita buka dulu minda, kita share dulu. Mungkin nanti ada waris-waris yang mungkin saksi peristiwa tu besok, boleh berkongsi yang kita. Saya fikir juga, takkanlah Dangkal itu, Dangkal ni satu peristiwa di Eropah, di mana mereka escape keluar daripada kepungan. Bayangkan kawasan perang dah kepung, bagaimana nak keluar dari kepung. Ini macam kisah Rasulullah juga. Mana Rasulullah waktu Rasulullah berhijrah itu dikepung, tapi itu Rasulullah nak hijrah tu Allah dengan bantuan Allah. Tapi dalam kes ni agak menarik, Melayu Dangkal ini melibatkan 3 orang Melayu yang saya kagum kerana mereka ini bukan seorang tentera semata-mata, tetapi mereka telah berjaya mengeluarkan 2,000 orang daripada kawasan yang dinamakan Pantai Punggol ini. Jadi kalau dapat kita naikkan signboard pun dah siap, cuma nak tentukan tempat dan ambil masa sikit lagi, insya-Allah kita akan pasang papan tanda sejarah di sini.
Saya mengucapkan terima kasih lah kepada Majlis Bandaraya Seremban kerana sudi menamakan Datuk Jalan Adnan Saidi, Jalan Cikgu Yazid Ahmad. Cikgu Yazid Ahmad lah antara 3 orang askar Melayu yang telah menyelamatkan 2,000 tentera di Pantai Punggol. Tapi maklumat Cikgu Yazid Ahmad ni tak banyak. Ada Cik Syarul Ahmad share, dia lulusan SITC, UPSI lah sekarang, UPSI Perguruan Sultan Idris, yang ketika ini menyambut 100 tahun penubuhannya di Tanjung Malim. Jadi saya rasa Cikgu Yazid Ahmad, seorang lulusan Tanjung Malim ni juga antara yang berjasa. Manalah tahu kalau UPSI nak bantu kami di Pantai Punggol ni, di komuniti Punggol di Rengit ni, bolehlah kita jemputlah datang ke Pantai Punggol lah, kerana jasa salah seorang alumni UPSI yang bernama Cikgu Yazid Ahmad. Ada itu lagi kita bincangkan Cikgu Yazid Ahmad dengan geng-geng Persatuan Sejarah Lisan Malaysia. Next. Okay. Papan tanda pun dah siap. Jadi kita kata papan tanda Melayu Dangka ni cuma tak pasang lagi, kita nak tahu, nak decide tempat dia. InsyaAllah nanti lepas daripada majlis kita ada je masa sikit bertenang ni, nanti mungkin lepas pilihan raya negeri Johor ke, kita akan pasanglah signboard ni atau lebih awal lagi. Kalau kita lihat, kita boleh baca pada buku chapter 10 yang saya share pada awal kuliah, awal bicara tadi tentang Kluang and Batu Pahat and the Dangka at Punggol. Punggol. Jadi ada Punggol ni ada nama di tempat lain, tetapi Punggol di Rengit ini terkenal lah, confirm lah kawasan di Punggol yang berlaku peristiwa Dangka ini. Papan tanda pun dah siap, cuma nak pasang je lagi. Kemudian kita tengok pantai dia, memang indah, memang betul tempat mancing, tempat kita bersihrehat, pantai pun jernih. Tetapi bila kita kata dalam konteks sejarah, bila kita kata tapak-tapak warisan, ini menjadi cabaran bagi kita. Kadang-kadang orang datang tengok dah mentang-mentang tak ada apa-apa papan tanda, kita kata tak ada sejarah. Rupanya sejarahnya luar biasa. Kalau di Eropah ada Dangka, tetapi rupanya di Tanah Melayu atau di Malaysia atau di Johor, di Batu Pahat, di Rengit ada satu yang namanya Melayan Dangka. Ini sangat membanggakan, khususnya pada mereka yang mungkin terlibat, yang mungkin masih hidup. Ini juga perlu kajian pada masa depan. Next. Okey. Nampaknya saya dapat berhabis awal lah, saudara pengacara. Saya serah pada pengacara, kalau ada soalan saya boleh jawab lah. Terima kasih. Okey, Farhan. Terima kasih Cik Azlan, satu Ya, perkongsian yang begitu menarik. Macam saya lah, kalau saya pergi Johor, kalau pergi Batu Pahat tu, macam Cik Azlan cakap lah, memang tak tahulah kawasan-kawasan tempat bersejarah ni. Kalau saya pergi Batu Pahat, apa yang saya nak pergi cari sana? Nasi biryani. Itu je lah. Nasi biryani. Lepas tu kadang-kadang nak masuk daripada Batu Pahat tu, nak pergi makan apa tu? Nasi kari 40 hari. Tu dah tahulah. Itu laluan perang tu. Itu laluan sorry. Oh, itu hitam. Sorry, hitam. Kat area itulah tapi itulah hitam. memang apa yang Cik Azlan cakap tadi memang bagi saya memang menarik sangatlah. Saya bukan orang sana dan saya pun tak berapa tahu mengenai Batu Pahat punya tempat-tempat bersejarah. Bila Cik Azlan berkongsi pengalaman dia, berkongsi kajian dia kepada kita pada hari ini, alhamdulillah lah, saya memang sangat-sangat faham dan sangat-sangat tahulah apa yang disampaikan oleh Cik Azlan kepada kita semua pada hari ini. Kongsi video dulu. Kita masih ada dalam 40 minit lagi kot. Tapi sebelum kita nak ada question Q&A ni, soal jawab ni, kita ada kongsi video je daripada Cik Azlan punya video. Macam saya cakap sebenarnya tadi lah, Cik Azlan ni memang banyak dia punya video dia. Tidak, di TV3 lah kita kongsi bagi semua. Dekat TV3 lah, dekat dalam YouTube lah. Sekejap saya buka sekejap Boleh. Minta bersabar kejap. Mana tadi? Okey. Sekejap
Okey, ada keluar tak Cik Azlan? Okay, cantik. Ada sekejap. Hmm. Tak tahu ada keluar suara tak, saya tak ingat je nak buat. Ada keluar suara? Belum. Keluarkan Belum suara. eh? Sampai habis. Tak keluar suara Tak keluar suara. Keluarkan. Sekejap Macam mana Dia ada cara dia. Kan? Tarik suara sampai habis. Sekejap. Ini jasa Dokumentasi Dr. Aziz. bagi tatapan Ada? generasi akan datang. Usaha itu termasuk memperingati Saya balik semula aktivis dan peminat sejarah tempatan mahukan sejarah perang yang berlaku di negara ini terus didokumentasi bagi tatapan generasi akan datang. Usaha itu termasuk memperingati lokasi warisan dan detik hitam ketika Perang Dunia Kedua di Parit Sulong Johor. Usaha dokumentasi sejarah dilakukan Galeri Parit Sulong dan NGO Malaya Historical Group bersempena genap 80 tahun tragedi pembunuhan beramai-ramai anggota tentera berikat kebanyakannya dari Australia di kawasan Jabatan Parit Sulong pada 23 Januari 1942. Peristiwa itu rentetan kemarahan tentera Jepun dan pertempuran di Muar yang masih diingati generasi tua namun semakin kurang diketahui golongan muda. Usaha dokumentasi turut dilakukan dengan mendirikan papan tanda sejarah perang dengan kerjasama Majlis Daerah Yong Peng sebagai tarikan pelancongan setempat. Sebenarnya kami bukannya nak meraihkan penjajah, bukan. Tapi semua kita nak celebrate sense of place yang ada kat Parit Sulong ni, apa yang pernah berlaku kat sini. Jadi ada orang-orang muda sekarang ni, dia banyak yang tak tahu apa mengenai sejarah silam tu kan. Sebab Parit Sulong ni ada heritage trail, kawasan-kawasan sejarah, kawasan pekannya. Kita ada pajak pos lama dan kita ada tapak rumah pembinaan. Kita ada tapak sekolah kebangsaan Parit Sulong, tapak rumah kuartus guru, tapak memorial, dan kita ada tapak berek, dan kita ada tapak balai polis lama yang dibina tahun 1920-an. Inisiatif disokong Perpustakaan Universiti Tun Hussein On UTHM Batu Pahat yang akan menerbitkan buku khas pada Mac depan. Sejarah-sejarah di negeri Johor umumnya dan juga di Malaysia secara amnya perlu diberi nafas dan perlu dikekalkan, perlu dipelihara. Jadi di bawah program The Guardian of Johor History, di bawah perpustakaan kami, perpustakaan UTHM. Alhamdulillah. Baik, Doktor. Cik Farhan, okey. Okey, ni satu perkongsian lah kepada Cik Azlan tadi melalui TV3. Saya tertanya, Cik Azlan ada termasuk juga ke dalam lakonan tadi tu? Saya Tak nampak. pengacara majlis. Oh, tak ada join berlakonan tadi, tak ada? Tidak ada. Saya pengacara majlis. Gambar saya ada kat tepi-tepi je. Oh, saya ingatkan Cik Azlan join sekali. Dalam apa tu? Tak. Berlakon-berlakon tu kan. Kalau dapat join lagi bagus lah. Kan? Ya. Dan lagi menarik lah kan. Tak apa. Ini satu benda yang menarik dan bagi saya sangat best lah Sebab benda ni jarang kita buat dekat Malaysia sebenarnya kan. Betul tak Cik Azlan Ya. Setuju. Saya setuju. Dan ini kali pertama yang dilayan mungkin begitu baik walaupun santai. Saya ucap terima kasih lah rakan-rakan yang ada hari ini, termasuk Dr. Azizi, rakan-rakan lagi yang ada yang bersama pada malam ni. Bagus. Itulah. Saya first time saya tengok benda macam ni dekat Sumatera, tak salah saya, Indonesia. Jauh pula tu pergi tu tengok benda ni. Saya pun tak ingat pasal apa. Tapi sebelum COVID dah lama jugalah. Tengok tu. Tempat kat lain, bukan kat sini. Yang pelik tu benda ni jarang-jarang. Kat Malaysia ni jarang-jarang lah. Tapi insyaAllah lah kalau kita boleh buat lagi benda ni kan, memang best lah untuk orang generasi muda kan. Nak tengok macam mana semua tu kan. Apa yang berlaku. Kadang-kadang generasi muda ni pun, yelah dia dah baca semua tu tapi boleh nak tengok secara apa ni, depan mata kita kan, lakonan-lakonan tu. Betul tak? Betul. Itulah kalau tak kita tak boleh nak menyelami lah Ada beberapa lagi slide share yang nak ditunjukkan oleh Cungkit. Boleh Cungkit? Silakan. Teruskan, siapa tu Cungkit? Cungkit, silakan Cungkit. Ada yang tanya soalan ke? Sekejap Ada yang nak dipaparkan lagi. Baik. Tak apa, sambil tu kalau ada yang tanya soalan, direct je lah bertanya kan. Bagus juga bertanya soalan dalam ni, grup ni. Boleh angkat tangan ke macam mana? Boleh angkat tanya soalan.
mungkin Jungki dia ada house sedikit ya, jadi saya tolong share dulu lah. Share kan, saya tak ada benda tu lah. Sekejap Boleh. Satu yang menarik Encik Farhan, saya fikir pada di Batu Pahat ni ada banyak lagi yang kita tak dedahkan lah. Termasuk ada tempat penemuan kapal B29 ni di Bagan di kawasan Dun Semerah. Lepas tu ada penemuan juga kapal terbang Jepun di depan Masjid Kampung Tambak di Peserai. Jadi yang terbaru yang dijumpai yang dipaya pendendam oleh Lieutenant Colonel Zuraiman dan machine gun-nya dipamerkan di muzium galeris darurat Bukit Kepong. Ni sikit yang saya kongsikan ni, gambar ni ambil daripada buku Leonard lah. Di mana buku ni saya baca di galeri kafe klasik Encik Baharin. Ni gambar ni rare lah waktu tu tak. Yelah pasal sekarang ni Masjid Raya Yompin dah baiki, ada peruntukan sedikit jadi dah boleh dilawati. Kita berharap lah lebih ramai pelancong, bukan pelancong lah sebenarnya, peminat sejarah lah untuk datang, untuk buat kajian, khususnya pengkaji lah. Sebab kewujudan Barrack ni sebenarnya sebelum Perang Dunia. Kemudian kerana peristiwa Masker itulah di mana 100 lebih tentera Australia, tentera berikat telah dikumpulkan dan diseksa dan kemudian telah dibunuh lah. Cerita pasal perang ni Cik Farhan memang tak boleh, dia sedih tapi bayangkan veteran perang datang daripada Australia, datang daripada pelbagai pelosok negara datang, dan kemudian baru Australia juga dia buat peringatan di Kundasang. Saya pernah sampai ke Kundasang tu, depan sikit daripada Gunung Kinabalu pada tahun 2014. So saya adalah kenangan melawat war memorial di Kundasang. Tapi sempat pergi ke Sandakan. Jadi Cik Farid, Cik Baharin ni semua dah sampai ke Sandakan, di mana Australia ada buat memorial di sana lah. Jadi itu juga tempat-tempat yang menarik yang boleh kita lihat lah. Itu Cik Galeri Pai Sulong pun dah share dengan kita. Jadi saya menarik kita punya kajian ni, kita punya lawatan ni boleh sampai ke Singapura. Kita selama ni dengan Jepun je kita duk ingat Adnan Saidi je lah, orang Sungai Chua Sungai Ramal Luar. Itu pun mayatnya pun tak dapat dikenal pasti kan di Singapura kan. Tapi rakan-rakan seangkatan beliau ramai. Termasuk arwah Ujang lah yang meninggal tadi kan di Bos Pemizan. Cuma saya macam, kalau tanya saya lah Cik Farhan, saya ni baru minat je tau. Sebelum ni saya duk minat batu nisan. Bila saya tengok Parit Sulong ni penting, kenapa tak diangkat? Itulah yang menyebabkan kenapa saya passion dan tak ada kata tidak lah bila Cik Farid, Cik Baharin, Cik Guru Rohai Dayun dan ramai lagi lah, Uzma, ramai yang dulu tunjukkan saya, cubalah tengok-tengok galeri ni, kotlah ada benda boleh naikkan. Tapi bila kita duduk cek dalam peta, cek dan sebagainya, kita terkejut. Weh, ini benda besar siut. Ini kau kata tak ada benda, ini dahsyat. Pada saya kata Parit Sulong yang hari ni dah mula terkenal, orang naik Bukit Payung, Bukit Botak, Batu Berdiri. Rupanya ada banyak lagi yang menarik. Dan ini kita kongsi satu Malaysia, bukan semestinya orang Melayu, orang Cina, orang India, sesiapa saja. Sebab di Parit Sulong ni ada macam-macam orang, Sabah, Sarawak, orang asli, semua ada di Parit Sulong ni. Ini menarik. Parit Sulong ni menarik sangat menarik perhatian. Nampak ni. Saya ambil replika ni, saya pergi rumah orang. Tapi saya pergi Museum Taiping tadi, saya tengok dia tulis Veng Jenazah. Saya tengok brand yang buat benda jentera ni, sebab Cik Syarul pernah cerita saya. Memang bayangkan tuan, pada tahun 1941 bila tentera dah kalah ni, diorang berundur, dikatakan mereka tanam jentera ni dengan mayat-mayat gawai lah, mana mati tu tanam dengan uniform. Tak tahulah kalau saya salah, saya dengar apa macam iya ke kan. Sebab tu saya rasa untuk cerita lebih panjang mungkin Cik Syarul Ahmad, Presiden MSG lagi baguslah bercerita. Cuma oleh kerana saya bercakap tempat saya kata kalau tempat saya ni penting, kenapa orang tempatan tak mahu ambil kesempatan
Betul tak Cik Farhan? Sebab Betul, saya setuju. kita ni orang muda. Kita boleh bagi cadangan tau. Tapi kadang-kadang cadangan kita ni cadangan. Tetapi kalau kita libatkan universiti macam kami sedang initiate dengan Persatuan UTHM, dengan Pejabat Adun Seri Medan, dengan Majlis Daya Yomping, dengan Galeri Parit Sulong sendiri, saya rasa Cik Farid, Cik Baharin ni semua, saya tak tahu nak cakap lah. Diorang ni, saya sampai cakap diorang, tak apalah, kita tak dibayar pun, kita buat lah. Kerana kita minat benda ni tau. Sebab tu pada malam ni, webinar ni pada saya lah. Bukan nak sekadar nak syok-syok kata asal orang buat webinar, kita buat webinar. Tidak. Tetapi kita nak bagi tahu 3 tempat penting ini ada sejarah besar dan kebetulan pula Universiti UTHM ni ada lapangan terbang, ada kursus aeronautik. Tapi kenapa kita tidak lihat semula pada masa lepas apa yang berlaku di tempat kita? Macam mana Batu Pahat boleh ada lapangan terbang? Macam mana Batu Pahat juga saya tak nyatakan di utara Parit Sulong ada nama tempat Ca, ada Yomping Airfield di sana. Kemudian kita dapati seperti ada sesuatu yang kita kena tahu. Misalnya kalau di Bakri tu, waktu berlaku battle di Bakri tu, di utara Pekan Bakri tu ada lapangan terbang, Bakri Airstrip. Mana tempat turun kapal terbang lah. Tak kisahlah pesawat kecil ke apa semacam Wirawi sebagainya. Itu menarik perhatian Cik Farhan dan penonton. Bahawa apa yang saya tonjolkan pada hari ini, bukan saya reka-reka, bukan saya nak tunjuk, nak bagi syok semua orang. Tetapi naklah kita sama-sama, kalau boleh ada penaja, kalau boleh ada inisiatif daripada pelbagai pihak. Dan ini adalah salah satu langkah yang kita ambil untuk bukan memperkenalkan Parit Sulong, tetapi untuk mendapatkan lebih banyak maklumat, untuk memelihara dan sebagainya warisan yang tak ternilai. Manalah kita nak tahu Jepun nak singgah Parit Sulong, cuba dia pergi. Kalau betul lah waktu kapal yang di Kuantan itu nak ditenggelamkan Raffles tu, lalu je landau, tapi itu jadi taktikal perang pula. Itu yang ada beberapa tempat di Tengaro tu, kalau kita lihat dia macam pillbox, tetapi di terbengkalai dia tak jadi. Macam jadi pengarang bateri. Pengarang bateri tu tak jadi. Mana dia buat, tiba-tiba Jepun tak serang. Rupanya Jepun serang daripada dalam. Dia orang dah tewas kat Johor Bahru. Ini satu lagi yang menarik ni. Amran Dakmoa ni ada dalam grup ni tadi. Saya ucap terima kasih lah Amran dengan kawan-kawan ni Moa ni kan. Mereka membuat papan tanda ni dengan inisiatif kan. Kembalikan papan tanda yang Kementerian Pertahanan MINDEF buat pada tahun 90-an. Dulu saya tengok waktu saya kecil di Slim River. Ini kawasan penting juga, laluan antara Muar, Bakri ke Parit Sulong. Ni ada papan tanda ni. Amran, kawan-kawan, terima kasih kerana telah buat inisiatif. Amran bercakap dengan saya, dia kata, kenapa tak singgah tempat saya lah? Kau tak jumpa abang? Tak apalah, saya janji dengan dia malam ni saya cerita kan, tunjukkan gambar dia. So Amran gembira lah dengan gambar ni. Dan Amran mungkin boleh dijemput lah pada webinar akan datang lah untuk bercerita tempat dia pula di Muar. Okay. InsyaAllah. Ni zaman tahun bila ni? Encik Hassan? Ya. Tahun bila gambar ni? Ini baru ni, ini gambar baru. Ni latest. Januari ni lah? Ini lebih kurang 23 bulan ya. Minggu lepas, baru dalam gambar minggu ni. Baru lagi lah Ni semua panas ni, ni semua pisang goreng ni. Ni semua baru ni. Pisang goreng. Tengok dengan kawan-kawan. Ni orang kampung, orang kawan-kawan dia lah buat gotong royong. Saya ucap terima kasih anak-anak muda semangat. Kita mahu lebih ramai generasi muda yang semangat begini. Jadi barulah sejarah ni naik. Ini belum apa-apa dah cantang anak muda. Macam mana anak muda nak tunjuk sesuatu? Sebab tu dalam U18 ni, saya bercakap juga bukan nak cakap politik. Saya nak kata, hari ni kerana sistem demokrasi di Malaysia, umur 18 hingga 20 pun dah boleh mengundi. Jadi kalau kita ada kesedaran anak-anak muda untuk mengangkat, kembalikan sejarah, saya percaya sejarah warisan di Malaysia ini boleh pergi jauh. Betul tak Farhan? Betul, saya setuju. Tidak terhad menyiapkan PhD, master, ijazah sejarah dalam universiti, tetapi ke lapangan bersama dengan anak-anak muda yang semangatnya, sebab tempat mereka sejarah ni berlaku. Jepun tu datang tempat mereka. Tentera Berikat, Australia, India dan sebagainya di tempat mereka. Pernah berada peristiwa ini 80 tahun dahulu. Ini sangat luar biasa Cik Farhan. Betul. Kalau ni pula gambar macam mana ni? Gambar yang Encik Azlan buat tadi Ya, ini saya share lah. Ini gambar pada 23 Januari lah. Di mana baju biru ni adalah yang di-Pertua Majlis Daya Yomping lah. Tuan Hanif Ahmad lah. Kita ucap terima kasih datang. Kita gimmick kita pasang ni. Sebab bagi kita peristiwa 22 Januari ini penting. Bukan penting bagaimana tau. Kita boleh je lupuskan tarikh itu. Tetapi bagaimana kita nak lupuskan? Kerana peristiwa yang dahsyat itu berlaku di sini.
Dan untuk pengetahuan Cik Farhan, saya dah sampai ke Srebrenica, ke Potokari. Saya pergi ke tempat genosid Bosnia Herzegovina pada 2012. Ini pengalaman saya sendiri. Saya pergi ke tapak perang, peristiwa yang benar-benar berlaku Julai 1995 di Bosnia Herzegovina. Saya sendiri. Jadi bila di tempat saya ada peristiwa begitu, tentulah saya ni lagi bersemangat. Kalau tidak saya pun ada, tempat orang pun ada, tempat aku ada. Tapi bila kita keluar negara, saya pergi ke Bosnia, saya pergi ke Turki, saya pergi ke selatan Thailand. Saya melihat darurat di selatan Thailand. Saya agak terkejut pergi ke Patani, ke Yala. Saya naik kereta api. Ambil pengalaman naik kereta api Thailand daripada Sungai Kolok ke Yala. Nak rasa feel, macam ni kawasan darurat. So ini berlaku pada era tenang-tenang tak ada apa-apa, tiba-tiba Jepun serang, Allies semua kalah. Dan pada peristiwa yang besar pada gambar ini, besar bagi saya sebenarnya berada di sebelah wanita yang bertudung, yang bermayung tu je. Di mana yang bercakap tu Cik Syarom, yang sebelah Cik Syarom ni adalah Cik Farid lah, yang memakai pakaian uniform Australia lah. Pakai pakaian Australia, Cik Farid mungkin Cik Syarom Ahmad pakai pakaian Jepun lah. Jadi ada orang cakap, apa sama macam komunis. Tetapi bagaimana kita nak menjiwai sejarah, tetapi kita melakonkan semula. That's why kadang-kadang lakonan seni ini dapat juga menyedarkan atau memupuk kesedaran sejarah. Itu sesuai dengan kenapa diwujudkan Persatuan Sejarah. Jadi kita ni ahli Persatuan Sejarah seumur hidup. Jadi kita bercakap tentang sejarah ini, salah satu yang utama ialah memupuk kesedaran sejarah. Sebab tu saya fikir Cik Farhan sendiri menyiapkan PhD dalam sejarah, dan saya buat kegiatan sejarah di lapangan, duduk dalam Persatuan Sejarah. Kita nak memupuk lebih banyak kesedaran ini, bukan sahaja generasi muda, tetapi kepada sesiapa sahaja yang merasa cintanya kepada negara, dan kita tidak mahu mengulangi apa yang telah berlaku pada 80 tahun yang lepas. Okey. Mungkin ada soalan-soalan lain. Itu gambar. Ini gambar apa ni? Ini gambar Cik waktu tu Dr. Azizi di sebelah kiri sekali itu bercakap, saya jadi pengacara majlis yang pakai pakaian Persatuan Sejarah. Kemudian yang lain ni adalah sebelah saya adalah Cik Farid, Galeri Pait Sulong. Sebelumnya Cik Barin baju biru. Kemudian Cik Syarom dan lain-lain kawan-kawan yang pakai uniform. Saya kagum dengan mereka. Mereka jalan setiap tahun. Tahun ni lah mereka seronok. Dia kata, ramai pula kat Pait Sulong. Saya kata dia bukan ramai. Kita ni terkejut asyik dengan surat khabar, tengok orang berpakaian. Kau ni pakai apa ni? Kita nak tahu. Ada jual ke kat kedai? Tak ada. Ini memang mereka dengan passion, mereka berpakaian seperti ini. Dan saya kira, ini satu yang luar biasa. Di saat orang dah tak peduli sangat, apatah lagi waktu ni PKP dan sebagainya. Tetapi masih ada ruang. Kita bagi Dr. Azizi. Dr. Azizi angkat tangan. Cik Farhan bagi Dr. Azizi. Sesi pertanyaan. Pertanyaan belum lagi. Sesi pertanyaan ke? Nak tanya. Bagi nanti ada sikit lagi gambar yang nak nak dibincangkan oleh Cik Azlan. Tunggu kejap Kita bersabar saja ya. Ni ada lagi satu gambar lagi. Ada dua gambar lagi lah nak dikongsikan. Boleh. Cik Azlan jelaskan. Ini satu lagi Cik Azlan. Ya. Gambar apa ni ya? Ini papan tanda lah. Saya terima kasih kepada Cik Farid lah, Galeri Pait Sulong, kerana initiate benda ni. Kemudian kita minta sahabat kita Cik Syarom Ahmad, Presiden MSG Malaya Heritage Group, yang telah melakarkan perkara yang penting, sebab 80 tahun tak pernah dibangunkan papan tanda ini. So selepas 80 tahun pada saya luar biasa. Ini sangat luar biasa. Dan kita telah berjaya membuktikan pada 23 Januari 2022 pukul 12.30 hari. Nak rasmi 12.30 hari, tengah-tengah panas, matahari ke atas. Nak sebut betul-betul Jepun kita ni, betul-betul perang tu betul. Dan alhamdulillah cuaca pada itu sangat baik. Dan saya fikir papan tanda ini perlu didirikan di mana-mana yang ada tanda-tanda kesan-kesan perang dunia kedua. Betul, saya setuju tu. Ni satu lagi Cik Azlan, gambar ni. Ya. Ni satu lagi gambar yang terakhir. Sama. Ini dua, dia sebelah menyebelah. Dia sebelah menyebelah. Dan saya ucap terima kasih lah Menteri Besar Johor yang bekas caretaker ni, Datuk Asni pun dah sampai, Datuk Jun, terima kasih Datuk Jun Zulkarnain Kamisan. Kita buat program ni luar biasa tanpa tahu kamu ni parti apa ke, kamu ni orang bangsa apa, tidak. Sebab bagi kita, bila kita cakap sejarah ini, kita bercakap macam sukan.
merentas fahaman, merentas jantina, merentas agama, merentas fahaman kita. Sebab bagi kita bila kita cakap sejarah, kita berkongsi identiti, berkongsi persamaan. Dan sepatutnya perbezaan itu harus kita ketepikan macam main bola. Satu saya melihat bahawa nilai sejarah itu lebih kurang macam main bola lah. Dan kalau kita berjaya buat, ini satu yang sangat luar biasa. Dan saya bukan melihat dalam konteks Batu Pahat, kita melihat dalam konteks Malaysia khususnya. Okey, terima kasih Cik Azlan. Terima kasih. Ini kita sudah sampailah sesi-sesi yang ditunggukan oleh para pendengar kita di alam maya ni lah, sesi soal jawab. So, siapa-siapa yang ingin bertanya kepada Cik Azlan, silakan kalau ada. Silakan. Kita sampai ke 10 ni. Baik. Lah. Kita buat short dia. Cik Azlan pun tak sabar ni nak menjawab dah ni. Memang dia tak sabar tu. Gaya dia memang tak sabar. InsyaAllah. Ada siapa-siapa nak jawab? Ada siapa nak jawab? Ada siapa nak bagi soalan? Ataupun saya baca dulu dekat chat room ni sementara nak jawab, nak tanya soalan kepada Cik Azlan ke? Baik. Ni kan, ada dalam chat room ni dia kata Wak Jan. Waalaikumsalam. Penghabaq. Baru sampai Keluang. Kerja 5 hari seminggu, 1 Ahad cuti. Macam mana boleh Cik Lan kena berhenti kerja? Kenapa tu? Pelik juga tu. Tak ada lah. Wak Jan tu mungkin dia nak gurau. Tapi saya rasa ini sangat bersejarah. Saya pada siang tadi buat program dengan bomba dan sebagainya. Saya fikir semangat perjuangan ini dia tidak boleh berhenti situ. Wak Jan ni dia bekas tentera. Saya akui hari ni tentera punya kebajikan perlu diperjuangkan. Ramai tentera yang tak bersara, ramai tentera yang bersara. Macam Wak Jan ni dia pernah pergi Bosnia, dia pernah terlibat misi antarabangsa ke Bosnia, Malbat. Dia pun ada pengalaman melihat di luar. Tetapi saya fikir untuk kita bincang Batu Pahat tu ramai sangat orang Batu Pahat dulu kalau sekolah tak pandai tu jadi askar. Ramai pakcik-pakcik saya pun jadi askar. Apa yang sangat kami kagum bila mereka balik, kami bangga kami ada pakcik askar pergi operasi dan sebagainya. Ini sangat menarik dan pada saya kita kena ambil perhatian lah. Perhatian. Saya ingat Ayanda Rani Kulub, ramai orang bercakap tentang kebajikan tentera lah dan saya fikir pada masa depan mungkin veteran tentera boleh terlibat sekali dengan program Parit Sulong ni lah. Okey, itu pandangan saya. InsyaAllah. Alright. Ni galeri Parit Sulong. Dia cakap kat sini, dia kata WW2 ni, World War II ni, reenactment begitu dibuat setiap tahun di Canterbury, UK setiap tahun oleh veteran dan peminat sejarah World War II. Di Singapura sekarang sedang giat menaikkan taraf galeri dan muzium untuk menjadikannya sebuah negara berpendidikan tinggi. Galeri dan muzium adalah sebahagian checklist oleh UNESCO sebagai negara berpendidikan tinggi. Ini mungkin satu pandangan tu, ataupun Cik Azlan nak ulaskan sikit ke apakah? Saya sangat menarik lah. Baru ni pun saya ada buat satu lawatan ke Melaka lah. Jadi saya pun nak faham juga kan macam mana Melaka tu boleh dapat taraf UNESCO. Kemudian Pulau Pinang, Georgetown. Saya pernah bermalam di Georgetown melihat heritage dia tu begitu menarik lah, heritage trail tu. Dan di Batu Pahat pun di Bandar Penggaram sedang diusahakan oleh Dr. Indra dan rakan-rakan lah untuk heritage trail. Termasuk Cik Syarif Karjo, ada ramai lagi kawan-kawan yang terlibat. Saya melihat bila Dr. Randes Nasaruddin, pengurus besar Perzim, bagi tahu kita dalam mesyuarat itu, dia kata UNESCO melihat tentang signifikan di peringkat dunia. Sebab tu saya fikir untuk kita dapat pengiktirafan UNESCO, kita kena lihat di dalam negara kita. Perundangannya, peruntukannya, dan bagaimana nak menguruskan bangunan sejarah, objek sejarah. Dan tentulah objek sejarah ini terdedah kepada cuaca dan sebagainya, kecurian, vandalism dan sebagainya. Apa yang saya lihat macam contohnya pengalaman Cik Syarul Ahmad pasang papan tanda sejarah di Kampar kena curi, tersiar di media kena curi. Macam mana boleh kena curi? Tu Cik Yarum kata, nak kata kena curi, peliknya tempat lain tak kena curi, barang-barang lain tak kena curi, dia nak curi juga papan tanda sejarah. Seperti memang usaha memasang papan tanda sejarah ni pun ada juga yang terkesan hati ni. Padahal kita buat benda ni nak menyentuh hati. Tetapi ada juga hati-hati lain yang tersentuh. Dan ini sangat luar biasa, Saudara Farhan. Betul. Saya pun risau juga di Parit Sulong. That's why kita buat kukuh betul tu. Dah simen, dah konkrit, holo dia besar. Kalau kena rompak, kena potong tak, memang hebat lah orang tu bukan, sebelah tu ada sungai tu ada buaya. Bagi masuk buaya makan. Itu guraunya lah, guraunya. Saya melihat
memang kena ada bukan saja daripada Yayasan Wawasan Johor, tetapi memang expert daripada MINDEF, daripada Hawaii. Baru ni pun ada tim daripada United States yang datang melihat kapal mereka di Batu Pahat. Saya tak nak maklumkan apa kapal berkenaan. Apa yang saya tertarik adalah sekiranya MOTEC dengan MINDEF, di mana Datuk Seri Syamudin Hussein On, Menteri Pertahanan, dan juga Nancy, Datuk Seri Nancy daripada MOTEC, kalau mereka boleh melihat Parit Sulong sebagai dah ready, boleh diangkat sebagai pilot ke sebagainya, ini pada saya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sebab tu pandangan saya berkaitan perang ini, dia menarik tetapi dia perlu dinilai tambahkan atau perlu dikreatifkan. Mungkin perlu ada permainan game ke Perang Dunia Kedua ni, lawan-lawan Jepun, kita buat game misalnya kan. Jadi ada e-sport ke sebagainya. Nampak tempat tu. Saya rasa kalau benda tu boleh dibuat, barangkali orang baru cepat nampak. Sebab Betul, tu saya saya setuju. perang ni saya tak berapa faham. Tetapi bila adik saya boleh cerita detail Perang Dunia Kedua kat Eropah, saya kata, bila masa kau pergi Europe? Lah, kau main game. Hantu saya. Kau main game je. Tapi main game tu boleh tahu perang kat Europe. So saya fikir kalau ada game Perang Dunia Kedua, topiknya di Melaya ini, saya percaya insyaAllah mungkin ramai lagi anak-anak muda ni dapat kita terjemahkan sejarah yang kita bincang pada hari ini. Betul. Game ni sebenarnya memang dia bagi kesan lah kepada kita ni, generasi muda yang generasi yang suka main game ni kan. Kalau dia berkata sejarah tu memang kita akan boleh ingat, boleh faham lah. Kita tu memang saya akui lah sebab saya pun suka main game lah. Itu memang saya akui lah. Macam game apa, Red Alert semua tu kan, dia ada berkaitan dengan sejarah-sejarah juga lah di Eropah tu. Ni ada lagi ni Wajen kata Dr. minat Azizi, juga Dr. Azizi. no kat sejarah Wajen cakap gitu je lah. Dr. Lepas tu Azizi. Galeri Parit Sulong dia kata Malaysia sepatutnya begitu juga. Vincent ni dia nak cakap, dia tanya sikit kat Cik Azlan. Dr. Azizi. Cik Azlan. Kejap. Farhan bagi Dr. Azizi, bagi Dr. Azizi. Mana? Dr. Azizi tak nampak tangan. Okey, silakan Dr. Azizi Saya tak nampak, tak perasan pula. Okey, silakan Dr. Azizi. Minta maaf ya. Okey, tak apa, no problem. Okey, so saya memang nak cuba support jugalah kawan-kawan ni kan, tahniah lah Farhan, tahniah juga Cik Haji Azlan. Okey, saya ada dua perkara lah. Sebelum saya soal, saya mungkin bagi penerangan sikit lah. Untuk pengetahuan tuan pengerusi, sebenarnya Muar Battle ni Muar Battle ni sebenarnya battle yang hebat sebenarnya. Orang kata sebelum Bukit Candu battle kan. Jadi dalam hal ni dia punya peak Muar Battle tu adalah Parit Sulong tadi tu yang diceritakan oleh Tuan Haji Azlan tu. Jadi sebenarnya kita dekat Muar ni kita ada satu program tau, nama dia Bandar Warisan Bersih Sejahtera. Okey, yang Tang Bersih ni dah agak stand out sikit sebab Muar sebenarnya baru-baru ni dapat anugerah antara bandar pelancongan terbersih ASEAN. Tapi daripada sudut warisan ni, kita rasa kita kena bekerja keras lagi, bekerjasama dengan daerah-daerah bersebelahan. That's why saya nampak Muar Battle ni hingga ke Parit Sulong Peak ni tadi ni boleh jadi satu produk pelancongan yang bertaraf dunia. Jadi kalaulah lebih ramai masyarakat setempat, pengkaji-pengkaji sejarah macam Tuan Farhan sendiri dan lain-lain dapat boleh bantu lebih ramai orang memahami sejarah ni. Jadi orang yang jalan ni daripada Muar sampai ke Batu Pahat sampai ke Parit Sulong ni, dia tak jalan kosong. Jadi dia kena berhenti, dia tanya orang setempat dan orang setempat boleh dapat value, boleh dapat apa dan sebagainya lah. Dia jana satu bentuk ekonomi baru. Okey. Itu yang pertama. Jadi ini satu penyataan lah. Tapi untuk Tuan Farhan dan juga Tuan Haji Azlan, saya ada soalan. Walaupun agak mengenali Tuan Haji Azlan ni, saya still nak tanya jugalah. Okey, kadang-kadang saya nampak, ini perhatian saya untuk pengetahuan Tuan Farhan, saya punya background engineering. Okey, tapi saya ada minat dalam bidang sejarah. Tak tahu kenapa ada similarity. Tuan Haji Azlan ni pun background ni engineering juga sebenarnya. Jadi kami melihat sejarah daripada perspektif yang sedikit berbeza. Okey, jadi saya nampak ada cabaran di Malaysia ni. Ada cabaran antara orang yang ada background sejarah, yalah tak kisahlah degree sejarah ke master sejarah, PhD sejarah kan. Kadang-kadang dia macam bertembung sedikit dengan orang yang minat sejarah, yang tak semestinya ada secara ijazahnya sejarah dan sebagainya. Jadi saya rasa pertembungan ni kadang-kadang dia mewujudkan suatu perkara yang kadang-kadang harmoni dan
kadang-kadang tidak harmoni juga. Tapi saya berpandangan sekiranya dia boleh diharmonikan, maka sejarah itu akan lebih boleh diupayakan. Jadi soalan saya pada Tuan Haji Azlan, apa pengalaman Tuan Haji Azlan tentang berkaitan benda ni kan? Pengalaman pahit dia kan? Manis dia kan? Saya tak tahulah kan, tapi mungkin yang sensitif sangat tu tak payah cerita lah kan. Tapi ini adalah perjuangan juga kan? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Dr. Azizi. Susah nak jawab tu, tapi kena jawab kau. Terima kasih Dr. Azizi. Bila kita melihat tentang pertembungan idea, pertembungan battle tu, macam kita bincang hari ni, Battle of Muar, Battle of Parit Sulong, Melayan Dangka dan sebagainya. Apa yang saya perhatikan, sebenarnya pertembungan itu kita yang menguruskan. Namanya konflik, bagaimana mengurus konflik. Sama ada kita diam juga adalah cara mengurus, ataupun kita kena buat sesuatu yang akhirnya orang berkenaan menutup mulut. Itu dah macam dendam. Sebab bagi orang yang passion, saya percaya kalau kita passion, kita betul-betul minat, kita meletakkan bukan saja hati, nawaitu yang betul. Dan saya cukup percaya perkataan repo, perkataan networking, silaturahim. Sebab tu saya dalam belia dulu, saya merupakan esko perhubungan media, kemudiannya media lah, sejak dah main media 2010 saya jadi esko perhubungan media. Apa yang saya dapati apabila saya buat repo, kita daripada kali pertama kita buat repo pun kita dah tahu dah sesiapa yang kita bertemu, sesiapa yang kita sedang bercakap, kita cek latar belakang, dan ini penting bagi sesiapa yang minat sejarah, aktivis sejarah, termasuk menjadi pimpinan dalam Persatuan Sejarah. Saya sendiri pada tahun 2018, pada bulan September, pada bulan Julai saya dan dihubungi oleh seorang rakan saya di Muar. Waktu itu saya ditelefon, dia kata, Cik Azlan, ada dekat Muar ni ada satu tempat timbang, tapi saya pelik. Timbang ni macam pelik. Tapi dia adalah sekian-sekian tulisan, tapi saya tak tengok. Saya ni pula seorang aktivis yang pelik. Saya tak boleh dengar. Saya dengar, saya kena turun, saya kena pegang, saya kena sentuh, saya kena baca. Dan saya suka kongsi dekat Facebook. Apa yang berlaku, saya pun gambar, saya pun jumpa polis minta kebenaran, saya pun masuk ke balai polis, dia kata tengoklah dekat belakang tu, jangan kau masuk stor senjata. Saya pun lalu tengok, saya tengok, ada Birmingham, ada H-Puli, pap. Saya pun buat sedikit research, research simple-simple, sempoi je pakai internet apa semua. Akhirnya saya dapat maklumat. Akhirnya, sebelum menjelang Hari Raya Haji tu saya ditegur sebab kawan saya gelar nama dia Bobo, dia sudah publish benda tu dekat Facebook. Kemudian polis Special Branch Cawangan Khas panggil beliau, dia suruh padam. Kemudian 3 jam dia kena soal siasat. Tapi peliknya polis tak telefon saya pula. Dia telefon Bobo tu 3 jam. Kesian kawan tu. Saya yang gaji, saya yang bagi dia maklumat, tiba-tiba kawan saya disoal siasat. Kemudian akhirnya kawan saya kata, Cik Azlan tolong tulis surat kepada Ketua Polis Daerah Muar, minta izin gunakan tempat ni. Saya akhirnya buat tulis surat, saya mengaku saya melawat tempat ni, saya melihat mungkin ada tapak sejarah. Saya hantar by hand kepada Ketua Polis Daerah, Tuan Nazarudin. Kemudian saya pun balik, Raya Haji balik. Kemudian saya tengok dalam tempoh sebulan, tak ada apa-apa tindakan. Ini nak cerita macam mana pengalaman saya, ada pertembungan dengan agensi, pertembungan dengan orang tertentu, ada pertembungan dengan orang Muar dan sebagainya ketika itu. Akhirnya pada 20 hari bulan September 2018, pada 19 hari bulan malam tu saya menulis, saya ada bagi pada satu datuk tu hantar kepada tuanku. Rupanya besok tu tuanku ada program di UTHM Batu Pahat. Kemudian tuanku bergegas datang ke Muar nak tengok Dacing Raja tu. Ini satu pengalaman yang berharga bagi saya. Pernah mengundi di Parlimen Muar 2 kali, Parlimen Muar. Saya pernah menjadi pengundi di Parlimen Muar. Dan dalam masa sama saya dapat maklumat dan saya pun buat kajian dan saya pun menulis dan saya pun bagi tuanku pun datang. Tetapi adalah beberapa peristiwa tertentu menyebabkan saya tak dapat jumpa tuanku, tetapi dapat bergambar dengan tuanku di hujung lawatan tersebut. Apa yang saya ingin sampaikan, bahawa sebenarnya apa yang saya buat, kaedah yang saya buat ini sesuai dengan perkara 47 Akta Warisan Kebangsaan 2005, di mana kalau kita melihat tentang objek, kita kena buat laporan kepada pegawai daerah dan juga kepada Jabatan Warisan Negara atau Pesuruhjaya Warisan. Jadi Dr. Azizi pun ambil maklum bahawa akhirnya saya membuat langkah-langkah yang sesuai
Dan baru-baru ni saya menulis surat sekali lagi kepada Jabatan Warisan Negara. Dalam laporan surat itu, mereka meminta saya, tolonglah jumpa dengan kerajaan negeri, minta kerajaan negeri yang wartakan. Kerana pengalaman itulah saya fikir saya sentiasa pertama mematuhi perundangan. Yang kedua, saya sentiasa menghormati tuan rumah. Kerana itu saya pun ada memaklumkan kepada Persatuan Sejarah Malaysia Cawangan Muar, kawasan Muar. Saya pun ada maklumkan kepada Persatuan Sejarah Malaysia kawasan Batu Pahat. Termasuk 2 tahun ni saya duduk dalam Persatuan Sejarah Malaysia kawasan Batu Pahat. Untuk mengurangkan, mengendurkan kemungkinan namanya bertembung lah, battle lah. Tapi tak ada battle pun. Wah, memang saya juga seorang OKU lah. Saya pun patah tangan sebagainya. Tetapi saya nak ceritakan, saya berterima kasih lah rakan-rakan saya yang berada, ada pangkat, ada datuk, ada macam-macam, profesor, PhD dan sebagainya. Dan kawan-kawan saya yang tak ada apa-apa ni, termasuklah Amran Dak Muar, dia cakap kata, abang saya tu SPM je bang. Saya kata, jangan kata SPM, saya sebenarnya di Parit Sulong tu saya tengah tolong orang asli. Tak sangka tengah tolong orang asli, saya terjumpa sejarah. Jadi maksudnya, saya tak kisah apa isu. Tetapi bila dia berkaitan dengan benda yang perkara yang saya minat, passion saya cuba korek berdasarkan ilmu. Belajar, sedia mengajar, sedia diajar. Ini saya 20 tahun dalam persatuan NGO daripada PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, kemudian saya masuk Angkatan Beli Islam Malaysia, Wadah dan sebagainya. Saya dapati perkara budaya ilmu ini, insya-Allah Dr. Azizi, saya percaya ini berjaya nanti akan kita kurangkan, kendurkan apa juga bentuk battle pertembungan. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau kita sentiasa mencari keharmonian. Apa maksud keharmonian itu? Kalau benda tu dia tak stabil, kata contohnya lah asid dengan alkaline ni, dia kena jadi neutral 5.5. Kalau dia acidic pun tak boleh, dia alkali pun tak boleh. Itu jawapan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Azlan. Saya pun bersetujulah dengan apa Dr. Azizi dan Cik Azlan sampaikan sebentar tadi, bahawa ialah pelajar sejarah ataupun yang bukan daripada jurusan sejarah tu, kita patut bekerjasama atau satu sama lain lah. Itu satu perkara yang penting lah supaya kita boleh tengok pandangan masing-masing kan, daripada jurusan sejarah macam mana pandangan dia, daripada jurusan bukan sejarah macam mana pandangannya. Itu yang kita nak tahu tu, sebab kita punya pandangan ni ialah dalam jurusan sejarah pun masing-masing ada pandangan tersendiri yang tak sama kan. Misalnya saya kata A, orang pula kata B. Kalau saya kata C, orang pula nak kata Z. Macam-macam. Begitu jugalah dengan jurusan lain yang bukan jurusan daripada sejarah pun sama. Tapi daripada situ kita raikanlah pandangan masing-masing supaya kita dapat kumpul pandangan tu, supaya macam Cik Azlan cakap lah, kita dapat bina satu jawapan yang kukuh lah kan Cik Azlan kukuh berdasarkan pandangan-pandangan yang kita dapat. Boleh tak saya tambah? Silakan. Saya ingat kita belajar sejarah waktu saya sekolah di subjek alam manusia waktu saya darjah 4, 5, 6. Saya ni setiap darjah 4, 5, 6 ni saya dapat A tau waktu saya sekolah kebangsaan Uluslim. Saya sebut sekolah kebangsaan Uluslim. Saya tak sangka saya sekolah Uluslim, rupanya Uluslim ni tempat sejarah. Orang kalau perang Selangor Civil War lari ke Uluslim. Itu pun luar biasa bagi saya. Macam mana Tuhan posisikan saya di tempat bersejarah. Kemudian saya masuk sekolah menengah, belajar sejarah lagi, cikgu saya, Syekh Hassan, cikgu Makno dan lain-lain lagi. Mereka memberi saya minat sampai saya fikir, saya pejam mata pun saya dapat A sejarah. Arwah cikgu Ngazizan, pengetua sekolah sains Pulau Pinang, sekolah sains Bukit Atun Syekh Syahabuddin. Saya tak pernah miss untuk dapat A dalam subjek sejarah di sekolah rendah dan sekolah menengah. Agaknya itu juga membantu saya minat yang, tak belajar sikit dah apa-apa faham. Cuma saya ingat cikgu saya, cikgu Kursia, itu cikgu saya di sekolah sains Tun Syekh Syahabuddin, sekolah sama Penolok. Jadi cikgu-cikgu ni, dia tanamkan tau. Dia tak tahu kita nak jadi apa ni, tak tahu lagi. Bila saya masuk universiti, budak engineering, jumpa sejarah, subjek TITAS, masyarakat Malaysia, politik kenegaraan, pun subjek tu semua dapat A. Saya memang dapat A. Itu semua subjek skor dapat pointer elok sikit. Tetapi memang luar biasa jawapan juga, kita kalau dah minat, lepas tu cikgu kita, saya memang terima kasih. Cikgu kita ni, ialah waktu kita remaja, kita mana nak tahu. Cikgu bukan paksa kita nak belajar sejarah ke apa. Tapi cikgu cakap, Lan, kau boleh. Kau jangan. Tapi saya ingat teknik cikgu saya bukan suruh saya baca hafal tau. Dia suka kita fight. Saya ada rakan-rakan fight sejarah kat sekolah sains dulu. Jadi saya betul. Dan untuk pengetahuan Farhan, saya sekolah sains Bukit Mentajam di Almar tu. Batu bersurat Ceruk Tok Kun tu dekat dia dengan sekolah saya.
bersejarah juga tu. Itu yang saya fikir. Agaknya aku dulu tempat bersejarah, aku sekolah sejarah. Dia tak tempat yang tak ada sejarah. Maknanya kita pun macam tu. Kalau kita cari, semua sebelah kita macam batu, apa, magnet. Yalah, betul tu Cik Azlan. Saya setuju. Cik Azlan memang seorang yang memang bertuah lah untuk dilahirkan di dunia ni. Banyak mempelajari Macam apa Saudara benda Farhan bersejarah ni memang hebat lah. Abdullah kan, macam Saudara Farhan. Lahir-lahir dah nak pakai bersejarah. kita berkongsi je. Tak adalah. Saya tak macam tu. Aduh. Okay, Cik Azlan ni kita teruskan. Ada yang tanya. Vincent ni tanya. Cik Azlan pernah fikir nak terbitkan buku dengan kandungan yang dikongsi sebentar tadi? Saudara Vincent dia berminat isu buku ni menarik dan kita pun tahu apa yang berlaku pada isu buku ketika ini. Saya tak menafikan buku pada saya lah Saya hampir menerbitkan buku lah dengan UTHM untuk menerbitkan satu karya besar lah. Karya tu terjemahan ringkasan orang-orang kaya dan penghulu-penghulu batu pahat. Malangnya tak jadi kenyataan tapi dah terjemah dalam bahasa Melayu dalam tulisan Rumi. Apa yang saya nak sebut ketika ini, saya baru 5 tahun 6 tahun je dalam sejarah ni. Saya rasa untuk area saya lapangan ini saya nak mantapkan lagi. Termasuk Batu Aceh, termasuk Batu Megalit, termasuk wilayah Naning, Perang Selangor. Saya nak mantapkan. Dan saya meraihkan kawan-kawan, misalnya Saudara Herman di utara, kawan-kawan saya lain, Pangeran dan Nabi dan lain-lain lagi kawan-kawan saya. Cuma saya kata dalam area ini, saya rasa saya perlu mantapkan dan bina pasukan. Macam mana Dr. Aziz sebut tadi. Kita kena bina pasukan, tempatnya bagus dan bagi masa. Sebab ini bersifat pilot test. Dalam engineering ni dia tak boleh tahu dapat result. Saya percaya nak dapat vaksin booster pun dia dah ada kajian. Kebetulan berlaku sekarang, tu praktiskan. Dan itulah yang saya fikir, bukan saya tak tulis buku. Lebih baik kita banyakkan diskusi macam ilmu ini. Saya rasa Farhan, benda ni pun di universiti pun kita kurang buat lah Farhan. Sebab saya ada 2 elemen. Satu budaya berpersatuan. Satu lagi budaya ilmu. Kalau budaya ilmu ni saya rasa ramai orang buat webinar. Tapi budaya berpersatuan. Nak buat gotong royong bersih kubur pun datang 2-3 orang. Ini luar biasa tau. Kerana itu kita kena kerjasama dengan sekolah, kolej, universiti dan sebagainya. Dan saya percaya Farhan, saya percaya benda ni kena ada semua orang minat. Kalau semua orang tak minat, jangan. Betul tu Cik Azlan. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Cik Azlan tadi. Memang saya setuju sangat. Benda ni kena minat lah. Kalau tak minat memang orang panggil pun call banyak kali pun buat tak layan, buat dono je lah. Ada alamak Cik Azlan 10 kali miss call ni. Suruh pergi bersihkan bubur. Kita pun ataupun bagi alasan demam hari ni, bawa ambil booster semalam kan. Kita tak pergilah kan. So macam-macam alasan lah kalau yang tak berminat tu. Betul. So ada lagi tak yang nak bertanya sebelum kita habis pukul 10 ni? Ada lagi yang nak bertanya kepada Cik Azlan? Ya. Ada lagi tak? So, siapa yang nak bertanya lagi? Ada sister ke? Saya tak tengok siapa dalam ni ada ke? Ada Dr. Azizi, Vincent, Dewi ni siapa? Dewi Roslan ni siapa ni? Mungkin Dewi Roslan, tak kenal. Indra Syarul, Wak Jan. Wak Jan ada nak tanya tak Wak Jan? Wak Jan ada, dia baru sampai keluar biar dia. Oh ya. Apa ni rakan kerja saya, bagus dia minat dia. Dia orang patut. Dia pernah pergi ke Bosnia dan saya rasa banyak pengalaman berharga lah di luar negara. Banyak orang saya tengok kalau dia tak pernah pergi, at least pergi Singapura cukup lah. Kita boleh nampak pelbagai benda yang menarik lah kan. Betul, saya setuju tu. Ya. Indra Syarul ada nak tanya? Boleh. Dr. Indra kalau nak tanya. Dr. Indra silakan Dr. Indra kalau dia nak bertanya. Sebelum kita habiskan 10 ni. Dr. Indra ada? Alright. Tak apa. Kalau tak ada, Farhan, saya conclusion kan? Saya buat conclusion. Boleh. Kalau tak ada, kita simpulkanlah Cik Azlan. Silakan. Terima kasih Saudara Farhan, terima kasih Dr. Azizi, rakan-rakan semualah yang ada dalam malam ni, termasuk penganjur Saudara Vincent luar dan sahabatnya iaitu Chon Kit. Saya sangat menarik dan saya waktu beliau telefon saya, waktu tu saya sempat ke Museum Mersing dan saya ambil inspirasi pergi ke beberapa tempat. Tak sempat je, Slim River sempat pergi, Mersing dapat pergi, tempat-tempat yang pengerang bateri dah lama tak pergi. Tapi saya fikir untuk saya simpulkan, pertamanya saya tak dapat mengatakan terima kasih kepada pasukan perpustakaan UTHM, Dr. Azizi kumpulan Dr. Indra yang sedang membuat heritage trail untuk Bandar Penggaram. Mereka seperti Encik Farid, Encik Syahrul Ahmad, MSG,
Cik Baharin dan ramai lagi nama yang tak dapat saya sebutkan. Kerana mereka lah saya masih terus bersemangat. Obor perjuangan untuk mengangkat sejarah ini tidak pernah saya padamkan. Biarpun bak kata Dr. Aziz Zeri mungkin ada berlaku pertembungan di sana sini. Tapi bagi saya bukan pertembungan. Inilah ujian ataupun inilah satu peluang keemasan untuk saya menangkis sebarang tuman. Kalau dalam perang itu cara tangkisan tu kereta kebal campur kapal udara campur anti kereta kebal dan sebagainya. Itu saya lihat begitu. Nombor 2-nya, saya mempelawa semua sahabat-sahabat penonton datang ke Pekan Parit Sulong, nanti datang ke Berek tu ambil gambar dengan apa-apa tanda sejarah, singgahlah di tempat Cik Baharin, datang ke Nekol dulu Cik Baharin, Facebook dia famous, Galeri Parit Sulong pun ada. Kemudian yang seterusnya saya melihat tentang mungkin di kalangan penonton hari ini pakar-pakar dan mungkin ada asal Batu Pahat, dia ada sentimen sikit bukan pasal JDT atau Bangsa Johor, tetapi sentimen kerana mengatakan kita ada satu persamaan bahawa kita ada leluhur, ada mak saudara, ada kawan, ada makcik, ada bekas kekasih dan sebagainya. Allah. Mungkin dan mungkin mendapat jodoh itu kerana bertandang ke Parit Sulong dan sebagainya. Saya pelawa datang ke Parit Sulong, makan pun sedap. Saya cakap betul-betul makan pun sedap. Pasal ada pun comel nak beli barang-barang dan sebagainya, dan juga ketenangan itu. Datang boleh naik Bukit Payung dan boleh nak tengok Batu Aceh dan sebagainya. Tetapi bila datang itu rakamkan. Selfie sikit ke, buatlah capture yang menarik-menarik. Itu pada saya penting, capture menarik yang orang nak tahu, kau pergi mana Alah, Parit Sulong bukan jauh pun, Melaka 1 jam tak sampai, keluar je exit mana? Exit Pagoh je ataupun exit Yomping Utara. Itu nombor 2. Nombor 3 yang saya tunjulkan tadi, oleh kerana perang peta Jepun tu orang masih tak faham, mungkin ada inisiatif untuk buat game ke e-sport ke berkaitan perang ini. Ini pada saya, ini satu inisiatif yang bagus, tak pernah orang buat. Tak pernah orang buat. Memang saya tahu, tak ada orang buat. Jadi saya tanya dengan kawan-kawan, termasuk adik saya yang minat game ni, dia kata, kalau kita pergi kalau kita main game yang perang di Eropah, di Amerika ni, sampai dia boleh tahu satu-satu, kau tak pernah pergi Google pun tak tahu kat mana. Tapi dia kata bila main game, dia boleh hafal laluan dan sebagainya. Dan kalau kita boleh buat real benda tu, sangat-sangat menarik. Cukuplah 3 benda dulu dan insyaAllah doakan kami dapat pasang papan tanda di Melayan Dangkut di Punggol. Dan doakan mudah-mudahan ramai lagi sponsor lah. Nombor 4 tu, kita cakap terang lah. Kita perlukan lebih banyak sumbangan, sponsor, baik pada Persatuan Sejarah Malaysia Kawasan Batu Pahat ataupun pada Galeri Parit Sulong. Kita dah buktikan kerja kita. Kita bukannya main-main, dummy dan sebagainya ataupun fake, ambil akaun orang, suka kongsi gambar orang. Tidak. Marilah kita ke lapangan dan ucap terima kasih semua kawan-kawan yang mendoakan saya, mendoakan rakan-rakan saya, Cik Syarom, Cik Dr. Azizi, kepada Cik Farid, Cik Baharin dan ramai lagi kawan-kawan yang tak boleh saya sebut nama mereka kerana mereka lah saya berani cakap walaupun saya bukan seorang veteran perang, hanya berpangkat korporal dulu waktu kadet tentera itu saja, Persatuan Kadet Bertentera zaman saya sekolah Sains Pulau Pinang dulu. Itu saja yang boleh saya kongsi pada malam ini. Saudara Farhan, penganjur, terima kasih banyak. Assalamualaikum. InsyaAllah semoga dipermudahkanlah urusan Cik Azlan dan kumpulan-kumpulannya lah, termasuk Dr. Azizi dan Dr. Indra. Okey, apa kata kita bagi tumpukan yang gemuruh kepada Cik Azlan sebelum kita akhir kita punya webinar pada hari ini. Mari kita beri tumpukan yang gemuruh kepada Cik Azlan. Saya cakap sebentar tadilah pada awal mula jadi Cik Azlan ni memang seorang tokoh yang bagi saya ni terkenal di Malaysia dan juga disegani lah. Dan dia pun cara percakapan pun memang bersemangat, berkobar-kobar. Yang itu yang kita nak. Orang pun tengok, suka je dengar, tak mengantuk. Tengok Cik Azlan. Ceria, suka kalau kita jumpa dia. Macam mana ni? Nak makan tak? Makan sampai makan, dia cerita sejarah, dia cerita macam-macam. Terima kasih Cik Azlan. Kalau boleh, kalau diberi kesempatan lagi, join lagi lah webinar yang dia akan dilaksanakan oleh Vincent. Itu menjejaki warisan ni. Okey, sebelum kita habiskan webinar kita ada pada hari ini, boleh tak kita nak ambil gambar sebelum kita habis ni? Kalau ada yang sesiapa kat sini, boleh buka kamera tak? Alright. Boleh buka kamera sebab kita nak ambil gambar. Buka kamera. Chun Kit, Dr. Azizi, Dr. Indra, Wak Jan. Kalau boleh buka kamera. Dewi Roslan, Oppo Reno. Saya tak tahu apa Oppo Reno ni. Galeri Parit Sulong, SB pun saya tak tahu siapa. Tak apa.
Tolong buka kamera sebab nak ambil gambar ni. Galeri Parit Sulong. Galeri Parit Sulong ni siapa? Cik Azlan. Farid ke atau Cik Farid Cik Farid. Okey. Terima kasih Cik Farid kerana sudi menghadiri webinar pada malam ini. Orang kuat. Dia yang tahu Orang semua. kuat Parit Sulong Siapa lagi? Cungkit main cungkit. Bisa? Office lagi ni. Ada di office lagi Cik Farid Terima kasih Cik Farid. Saya office. Dekat saya office. Saya pegang saya office. Yang lain boleh buka kamera tak? Yang lain? Tolong. Cungkit main cungkit. Vincent? Tak ada? Dia ada hal dia minta TV tu. Okey, so Kita ambil gambar saja. Alright, okey. Kalau yang boleh buka dan kita ambil lah kerana tas. Kurang sesuai tak ada buka kamera pun tak apa lah. Okey, Vincent boleh ambil gambar pandai? Boleh buat? Faham boleh tolong saya sini ada sedikit masalah teknikal. You boleh tolong ambil gambar tak? Faham? Alright, sorry ya. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekejap sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Alright. Terima kasih banyak. Kita beri tepukan gemuruh buat kali terakhir pada malam ini. Terima kasih banyak. Jumpa lagi nanti. Alright. Terima kasih Dr. Azizi, Cik Farid, Cik Azlan, Vincent, Cungkit, Dr. Indra, Wak Jan, SB, Dewi, Roslan dan juga Oppo. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey. Okey, terima kasih. Okey, Vincent. Okey, terima kasih. Okay, so Cungkit boleh switch off itu live dekat Facebook tengah recording.